semestinya. Segmen yang kita akan membincangkan mengenai isu-isu kesihatan semasa dan semestinya ianya berkaitan dengan kita semua. Baiklah, hari ini merupakan 7 Ogos 2020, hari Jumaat, dan masih lagi kita di era COVID-19. Diharapkan anda semua untuk meneruskan dalam mengamalkan kehidupan normal baru dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin imbas semula. Apakah topik perbincangan kita sebelum ini? Jika sebelum ini kita ada berbincang tentang penjagaan bayi di awal usia kelahiran. Dan hari ini juga saya kira tidak jauh bezanya untuk kita bawakan ke topik hari ini, iaitu mengenai penyusuan kesedaran penyusuan ibu, memandangkan minggu ini merupakan minggu kesedaran penyusuan ibu sedunia, dan saya kira perkara ini perlu kita ketengahkan untuk menjadikan kesedaran untuk kita semua dan untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan tentang apakah kepentingan sebenarnya dalam kita mengetahui kelebihan dan kebaikan menyusu seseorang ibu terhadap bayi mereka pada hari ini. Baiklah, hari ini hari Jumaat dan bersama saya hari ini adalah seorang panel pakar yang tidak asing lagi di Hospital Pakar Anur, dengan topik kita pada hari ini yang kita akan bincangkan adalah penyusuan bayi 6 bulan versus 2 tahun. Bersama saya merupakan Dr. ONG, iaitu Dr. Pakar Sakit Puan, iaitu Dr. Fatimah Mustafa, iaitu Doktor Pakar Obstetrik dan Ginekologi. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kita pun nampak Doktor begitu sihat, ya. Di era COVID-19 ini kita masih lagi perlu mengamalkan aktiviti yang sihat seperti doktor kita hari ini. Alhamdulillah, kerana berjaya meluangkan masa, kerana bukan mudah, ya, kita ingin mendapatkan masa, doktor. Agak sibuk, ya, sejak kelangan ini. Okey, doktor, dalam topik ini saya kira agak penting untuk kita berbincang mengenai penyusuan ibu, memandangkan kita sekarang menyambut apa orang kata bulan ataupun minggu kesedaran penyusuan ibu sedunia. Jadi doktor, mungkin banyak perkara yang kita akan bincangkan, dan saya mohon anda semua yang melihat jangan lupa tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang like di live kita hari ini, dan juga jangan lupa komen, utarakan pandangan anda ataupun bertanyakan kepada kami untuk kita menjawab soalan-soalan anda yang terbuku di hati ataupun terbuku di fikiran masing-masing. Apakah sebenarnya persoalan-persoalan selama ni yang mungkin tidak terjawab oleh anda, dan kita akan tanyakan kepada doktor pakar kita pada hari ini. Dan jangan lupa sharekan kepada rakan-rakan anda di laman rasmi anda, iaitu kepada grup ahli keluarga dan rakan-rakan dan sebagainya, supaya kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang kesedaran menyusu oleh ibu ini terhadap bayi mereka sendiri. Boleh sebelum itu boleh kita teruskan, doktor? Okey. Okey, saya rasa doktor pun mungkin sudah bersedia, anda juga sudah bersedia. Baiklah, sebagai permulaan, doktor, ya, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin menerangkan terlebih dahulu seperti biasa bagaimana perjalanan kita punya segmen pada hari ini. Seperti biasa, kita akan berbincang terlebih dahulu mungkin sedikit tentang topik kita, dan kita akan menerima juga soalan-soalan daripada para penonton kita yang melihat, untuk mereka menanyakan apakah persoalan-persoalan lain yang mungkin boleh ditanyakan kepada doktor, untuk doktor menjawab persoalan yang mereka utarakan. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, saya kira kita boleh memulakan sesi kita bagi soalan pertama. Baiklah, doktor, menurut saya punya dapatan, okey, daripada WHO, World Health Organization dan juga UNICEF, United Nations Children Fund, penyusuan secara eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan selepas kelahiran dan digalakkan untuk diteruskan sehingga bayi itu berusia sehingga 2 tahun, seperti yang digalakkan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor. Dan ada juga ditambah juga, ya, dan ditambah pula perlu dimulakan masa setengah jam pertama selepas kelahiran bayi tersebut sebagai permulaan. Doktor, mengapa susu ibu sahaja yang perlu diberikan secara eksklusif kepada seseorang bayi ataupun bayi yang baru lepas lahir sepanjang 6 bulan tu, doktor? Mungkin doktor boleh huraikan.
Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana memberi di hari yang penuh barakah ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu di kata apa, terutamanya di minggu ataupun bulan di mana kita nak menyemarakkan penyusuan ibu ini. So kita punya tema untuk penyusuan untuk breastfeeding, tema tahun ini adalah support breastfeeding towards healthier planet. Oh. Okay, so that is the tema untuk tahun ini. So dia besar maknanya tu maknanya kalau seorang ibu menyusu pun dia sudah contribute besar pada planet yang lebih baik, yang lebih sihat. Okay, so kita nak bercakap sebenarnya satu topik tentang penyusuan ibu ni bukanlah topik yang baru. We have been talking about it. Mari kita berbincang, bercakap, forum and so on and so. Tapi cumanya manusia ni dia memang selalu kena diperingatkan. Kenapa breastfeeding ini penting? Kalau kita tengok maknanya apa-apa saja bila Tuhan sebut dalam kitab besar kita tu, kitab Quran, maknanya ia adalah satu isu yang sangat penting untuk manusia sejagat. Okey? Bukan hanya untuk orang perempuan, bukan untuk baby, tapi sebenarnya untuk keseluruh planet. Oh. Okey. So kenapa seorang ibu tu dia kena bukan saja faham kenapa dia kena menyusukan anak dia, dan dia kena berusaha sedaya upaya untuk mempraktikannya. Sebab saya yakin kalau kita bercakap tentang breastfeeding, semua orang tahu breastfeeding ni bagus, breastfeeding ni penting, breastfeeding ni boleh bagi itu, bagi ini, semua kebaikan. Semua saya rasa ramai ibu-ibu tahu benda tu. That is knowledge. Tapi kadang-kadang knowledge tu dia tidak sampai kepada kita menjiwainya. Yes. Okey, satu. Bila kita tidak dapat menjiwai ilmu tu ataupun dia tidak begitu terkesan kat hati kita, kita tidak mampu untuk mempraktikkannya. Ataupun kalau kita dapat mempraktikkannya, kita tidak dapat sustain dia. Kita tak dapat nak melaksanakan dia seperti mana yang dituntut. Jadi, okay, back to saya anggapkan baru ramai ibu-ibu dah tahu dah kebaikan menyusu dan sebagainya. Kita mungkin tidak boleh nak berbincang dengan detail benda tu. Yes. Tapi pokoknya kita WHO tadi, macam Afiq cakap tadi, World Health Organization telah membuat kempen besar-besaran terutama untuk third world country, negara miskin, negara membangun, negara developing countries, supaya mereka ibu-ibu di sini lebih lagi ditekankan untuk menyusukan anak mereka minimum or optimum, I would say optimum 6 bulan. Betul. Kenapa 6 bulan? Why 6 months? Kenapa WHO meletakkan 6 bulan? Ini adalah kerana bayi-bayi kita apabila lahir, dia tidak ada kemampuan untuk melawan penyakit. Tidak ada langsung kemampuan sendiri untuk melawan penyakit. Dan sebab setiap tahun lebih kurang 5 juta kanak-kanak mati setiap tahun. Dan 1.5 juta adalah disebabkan jangkitan kuman. Okey. So, pada usia mereka awal lahir sehinggalah 6 bulan, mereka tidak ada daya ketahanan melawan penyakit langsung. Semua itu mesti datang, daya melawan penyakit itu adalah didapati ataupun dibekalkan oleh ibu dia dan masa dia dalam kandungan. Dia cuma bergantung pada apa yang mama dia atau ibu dia bekalkan masa dia dalam rahim. Yes. Dan kemudian seterusnya dia punya protection itu ataupun dia punya daya ketahanan itu kena datang daripada breast milk. Sehinggalah dia punya kilang-kilang yang produce antibody untuk melawan penyakit itu boleh kita mengeluarkan askar-askar dia sendiri untuk lawan penyakit. Jadi WHO telah menetapkan 6 bulan adalah optimum untuk ibu-ibu menyusukan anaknya, dan kalau boleh diteruskan sehingga 2 tahun. WHO meletakkan juga kalau boleh sehingga 2 tahun. Okay. Maknanya persediaan untuk bayi mendapatkan antibody yang cukup ataupun antibody yang kuat melalui ibu dia. 6 bulan tu adalah tempoh kata orang tu minimum. Optimum. Oh, okey. Okey. So maknanya sebab
Betul kata doktor tadi, sebab bayi yang baru lahir dia perlukan satu antibody yang untuk melawan pelbagai kuman-kuman yang ataupun penyakit-penyakit yang datang. Betul. Okey. Jelas, saya rasa untuk permulaan, okey doktor. Berapakah sebenarnya tempoh minimum ataupun tempoh maksimum bagi para ibu ni menyusu kepada anak mereka sebenarnya? Adakah 2 tahun itu sudah cukup ataupun lebih daripada itu juga boleh? Ataupun ada limitation dia? Figure. Ya. Okey, so seperti yang kita katakan tadi, maknanya recommendation by WHO adalah 6 bulan. Dan kalau boleh, mereka telah berkempen supaya kita meneruskan penyusuan itu 2 tahun. Okey. So, what happened? Lepas 6 bulan, sebenarnya dia adalah pilihan ibu-ibu. Nobody, tidak ada siapa yang akan memaksa ibu-ibu. Sebab, apa-apa pun, kalau kita diberi pilihan, maknanya pilihan tu adalah pilihan kita. Kita nak menyusu sebulan, kita nak menyusu 2 minggu, kita nak menyusu setahun, kita nak menyusu 2 tahun. Itu sebenarnya adalah pilihan kita. Tetapi kita para doktor, healthcare, kita akan memberi semua sokongan, encourage supaya mereka menyusukan anak mereka kalau boleh 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kenapa? So, why is so magic about this figure 2 tahun? It's very interesting. Dan kalau kita tengok dalam kitab besar kita, Al-Quran, maknanya memang saya ingat sekurang-kurangnya ada 7 atau 8 kali Tuhan sebut tentang penyusuan ibu di dalam Al-Quran. Dan kenapa Allah memilih figure 2 tahun itu? 1400 tahun dulu, bagaimana 1400 tahun dulu figure itu difahami 2 tahun tu? Yes. So manusia mula mengkaji, melihat. Dan kalau kita tengok yang orang kata apa tu, manusia sentiasa mengkaji konten apa yang ada sebenarnya, what's so special about breast milk. Mereka sentiasa melihat. Of course, it has been, orang kata lama dah kita tahu dalam susu tu ada lemak. Lemak tu adalah kita panggil sumber tenaga yang penting untuk baby nak bergerak, nak membesar dalam 6 bulan pertama tu kan. Kemudian dia ada karbohidrat, dan karbohidrat yang ada dalam tu special. It is lactose. Kemudian dia ada protein dalam tu macam biasa. Ini keperluan-keperluan manusia. Seorang manusia nak membesar, nak bergerak, nak apa ni, dia kena ada protein, dia kena ada karbohidrat, dia kena ada lemak. Tapi dia punya komposisi yang dan telah diciptakan oleh pencipta kepada pencipta susu ni, dia sangat-sangat apa orang kata hebat. Okay? Sebab apa? Protein yang ada di dalam susu adalah protein yang paling mudah dicernakan untuk baby itu. Jadi of course lah, kalau kita bagi anak kita susu lembu dia punya protein lain. Jadi dia akan ada masalah untuk mencernakan protein tu. So kita akan, saya pun tak adalah nak bercakap detail tentang protein apa dan sebagainya. Tapi saya nak memberi tahu ibu-ibu bahawa kalau kita ambil susu lembu, susu kambing, susu unta, semua susu mammals, binatang-binatang mamalia, dan kita buat comparison, susu-susu yang diciptakan oleh pencipta susu ni adalah memang sesuai untuk mereka. Protein dalam susu lembu adalah sesuai untuk anak lembu. Protein dalam susu kambing sesuai untuk anak kambing. Betul. Dan yang paling penting adalah dia punya proses pencernaan tu kena baik. Maksudnya baby dia minum, dicernakan dan dihantar ke semua bahagian tubuh dia untuk kita panggil untuk apa-apalah proses pembesaran, proses segala-gala proses pembesaran mereka. Then that is the special. Dan kita belum bercakap lagi tentang lemak yang ada dalam susu badan. It's so special. Kenapa 2 tahun? Dan kenapa sekarang ni WHO juga menggunakan figure 2 tahun itu? Ya. Kenapa? Why? So, kata kebetulan tak, tapi pastinya sudah dikaji. Yes. So macam kita, maknanya kalau pencipta susu, Tuhan yang menciptakan susu tu, dia dah beritahu kita 2 tahun, maka kita kena there must be reason kenapa 2 tahun. So kalau kita tengok baru sejak beberapa tahun kebelakangan ini, saintis telah menjumpai bahawa di dalam susu ibu itu
dia ada satu special lemak yang fantastik lah doktor kata lemak dalam susu ibu itu pula dia dia akan menyebabkan macam ni dalam brain baby brain apabila kita lahir ke dunia Allah telah pun memberi kita I would say 800 hingga 1 bilion sel dalam otak. Sel-sel dalam otak tu ada dalam 800 hingga 1 bilion up to 1 billion bila kita lahir tu Tuhan dah bagi siap-siap dah sel kat dalam otak tu. Okey, tapi sel dalam otak ni pula saya tak ada gambar, nanti boleh check dekat Google macam mana rupa sel otak tu. Dia tak macam sel-sel dalam badan tubuh kita. Dia ada sel, lepas tu ada kita panggil neuron nak sambung sel ke sel. Lepas tu dia ada kita panggil macam sarang jaringan, dia panggil jaringan dendrites dia panggil. Jaringan ni dia paling masa yang paling hebat dia punya kita panggil the bloom the bloom macam ni kalau bunga tu dia bloom okay dia paling banyak sekali, paling cepat sekali di dendrite ni, jaringan ni adalah the first 2 years of life. So kita tengok macam maknanya saiz otak bila kita lahir saiz otak baby tu kan dalam lebih kurang 25% of the adult punya saiz otak, okey? 25%. Bila dia mencapai je usia dia 2 tahun, dia dah 75%, 75 to 80%. Dah almost sama dengan saiz otak manusia dewasa tu. Jadi kan the first 2 years is the time yang otak tu dia akan berkembang sebab because of this jaringan tu lah. Betul. Jaringan tu berkembang the first 2 or 3 years of life. The most rapid the first 2 years of life. So penting ke tak penting susu badan? So dalam susu badan tu dia ada lemak yang akan stimulate dia kita panggil tak payahlah tahu detail sangat kan. Maknanya dia akan stimulate jaringan tu. Susu badan tu dia ada satu lemak kita panggil apa nama je Allahumma salli ala MFGM dah tu tak tapi special, dia sangat special lemak ni yang sedang dikaji dengan detail dan sebagainya. Dan dialah yang akan merangsang jaringan ini. Dan bila umur dia 2 tahun, usia kita 2 tahun, dah pun 75 hingga 80% jaringan tu terbina. So then lagi 25% tu dia slow perlahan-lahan macam tu. Okay? So, jadi ibu-ibu kena tahu ni, kena faham ni. Dan 1400 tahun lalu tak ada siapa pun yang tahu benda ni. Tapi kita mesti yakin, there must be reason kenapa 2 tahun itu digunakan. Sebab tu saya ada baca juga orang kata apa, kajian menunjukkan bila mana seorang bayi itu mendapatkan susu ibu yang mencukupi dia punya waktunya, dia dikatakan lebih bijak berbanding orang yang bayi yang kurang mendapatkan mengikut tahun yang dicadangkan macam tu. Maknanya bila bayi itu membesar macam doktor kata tadi kan, saiz sel-sel otak itu berhubung, jaringan itu dapat dihubungkan lebih awal supaya dia orang kata lebih cepat terangsang. Ya, betul. Maknanya betul juga apa yang doktor cakapkan sebentar tadi. Okey doktor, bagi soalan yang seterusnya doktor biasa mungkin bagi mereka ibu-ibu yang sebelum ini dia dah ada anak yang 2, 3, 4, 5 itu perkara biasa bagi mereka. Tapi bagi mereka yang biasalah kita PKP ni banyak saya dengar yang akan melahirkan anak pertama. Dan juga banyak juga yang baru berkahwin secara online baru-baru ini. Mungkin mereka juga ingin tahu sebab mereka tak ada pengalaman melahirkan anak dan mereka mungkin sedang melahirkan anak, mungkin mereka nak tahu apakah sebenarnya bila melepas melahirkan anak ini, apakah sebenarnya cabaran-cabaran besar bagi seorang ibu dalam menyusu badan dan apakah
cabaran ini sebenarnya boleh diatasi, doktor? Oh, okey. So, apabila kita nak buat perkara-perkara yang baik dalam hidup ni, dia pasti akan ada cabaran. Dia kata no pain, no gain. Okey. So, dia satu yang paling penting sekali apabila kita dah berkahwin, dan kita mengandung, kita dah boleh kena start research. Buat research. Research ni banyak hal tentang mengandung lah. Tentang mengandung, check up mengandung, tentang kita punya kesihatan keseluruhannya semasa mengandung. And then the next step tentang penjagaan lepas melahirkan. Lepas tu orang kata penyusuan ibu adalah satu big topic, important topic. Jadi semua ni kita kena ada, kita panggil macam mindset. Mindset. Kita kena berbincang, bertanya, membaca banyak, you do your own research tentang breastfeeding. Sebab breastfeeding ni dia kena ada skill. Dia kena ada skill. Dia nampak macam takkanlah dah kahwin, dah ada anak, tak tahu nak menyusu. Itu kan fitrah. kan selalu kita lihat itu kan fitrah. Naturally you know how to feed the baby. Yes. Partly true, tetapi bagi saya yang dah melahirkan 6 orang anak ni kan, jadi kan sebenarnya menyusu badan ni kita kena ada skill. Kita kena ada ilmu supaya badan kita ni apabila kita bersedia dan kita menyediakan dia, dia akan lebih seronok, kita lebih enjoy menyusu. Sebab menyusu ni ada cabaran. Cabaran luaran dan cabaran dalaman. Cabaran dalaman contohnya kita nak menyusu, kita punya orang kata apa, contohnya ada orang mungkin nipple dia flat. Jadi apa cabaran dia kalau nipple flat? So kita kena bincang dengan doktor. Kita tak nak bincang kat sini detail pasal flat nipple and all that kan, sebab ada cara untuk mengatasi dia. Maknanya semua cabaran tu kita boleh atasi. Kemudian ada orang dia kata cabaran mungkin besar bagi setengah orang, saya nak cuba-cuba menyusu tapi tak keluar-keluar susu, tak cukup susu. Baby saya au kan. Baby au ni it cause so much stress, not just to the mother, tapi orang yang keliling. Au ni menolak lah. Menangis. Dia menolak. So bila baby menangis, orang akan kata, anak kau tak cukup susu ni. Tak cukup susu. They keep telling you, orang kata beritahu kat fikiran kita ni anak kita tak cukup susu. Tapi sebenarnya baby tu dia memang kalau dia menyusu badan, dia cepat digest dan dia akan cepat lapar. So kita kena menyusu dia for the first few, orang kata few days or few weeks tu on demand basis. Dia egg je letak dekat susu. That is beautiful. Dia egg letak kat susu, that will stimulate dia punya receptor dekat dia punya nipple tu untuk beritahu brain kita, can you please produce more and more milk? So kalau baby tak baby tidur je, there will be no stimulation to the nipple. Lepas tu tak adalah stimulation dekat brain. Brain pun dia akan perceive, brain akan kata tak ada demand pun. Kan? Macam tu lah, senang nak faham kan? So baby menangis, letak dekat nipple. Nipple ada banyak reseptor ataupun kita panggil reseptor apa rangsangan yang akan beritahu dekat brain, can you produce more? There is a big demand here. Lepas tu brain pun cakap dekat kilang, produce more. Macam tu lah dia akan circulate macam tu. So kalau kita tak faham benda tu, dan kita baby au kita bagi susu badan, susu botol. So bila kita bagi susu botol, that's it. Dia akan putuslah rantaian tadi. Rantaian untuk rangsang kilang untuk produce more. So bagi susu botol adalah kita kata apa tu? Cara penyelesaian mudah, tetapi dia tidak memberi manfaat yang baik kepada ibu dan anak. Dia mungkin bagi manfaat pada orang keliling less stress maybe. Kurang sikit stres kan. Tapi betul, untuk jangka panjang, dia bukanlah cara penyelesaian yang baik. Kan ada orang kata susu saya kurang doktor. Ni masalah-masalah yang kena bincang dengan breastfeeding consultant. Kena bincang dengan saya, pakar bersalin. Kita akan bagi solution. Semua tu ada solution. Okey, baiklah doktor. Itu berkenaan dengan cabaran-cabaran. Mungkin perlu alert bagi sesiapa yang bakal menjadi ibu satu hari nanti. Perlu menyediakan ilmu yang mencukupi dan skill-skill
seperti yang doktor kata perlu bertanyakan kepada yang lebih pakar, yang lebih pengalaman. Okey doktor, untuk soalan yang seterusnya doktor dalam proses kata orang tu penghasilan susu itu, adakah sebenarnya terdapat faktor-faktor luaran juga mempengaruhi orang kata apa penghasilan susu daripada ibu itu sendiri? Mungkin ada faktor-faktor dalaman atau luaran. Yelah, maknanya kalau misal kata ibu tu nak menyusu badan, kalau dia nak menyusu badan, faktor-faktor luaran, saya boleh katakan ada faktor yang dalam kita punya kawalan, kita boleh kontrol benda tu, dan mungkin ada yang kita tak boleh kontrol. Apa tu? Contohnya contohnya kalau faktor luaran ni macam kalau dekat pejabat kita, dia tak bagi kita peras susu, kita nak ada, itu faktor-faktor luaran lah. Tapi sebenarnya benda-benda tu memang apa kita kata tu, kita kena cari jalan, kita kena bincang dengan mungkin doktor tak boleh nak bincang secara detail di sini. Kadang-kadang orang kalau saya stres, susu saya kurang tak? Kalau saya stres. Sebenarnya tidak ada kajian yang terperinci lah. Kalau stres ni, stres kenapa? Adakah stres sebab susu tak keluar ke? Sebab kalau stres susu tak keluar tu, kita ada cara untuk bagi dia keluar banyak. Kalau kita ada kita stres lah, kerana ibu dia stres lah, bagi-bagi susu tak keluar, tak cukup amount. Jadi kita akan ajar dia macam mana cara nak bagi banyak. Kita ada milk booster, kita ada kita pemakanan-pemakanan yang boleh bantu ibu untuk banyakkan keluar susu. Okay, so bagi saya 2 tips saya bagi untuk bagi banyak susu keluar, bagi kita enjoy menyusu. Satu, doktor kata dia kena sentiasa dekat breast masa kita bercuti 3 bulan confinement tu. Baby tu dia je letak kat breast. Memang susu tu akan keluar banyak. 2, kita punya diet. Diet adalah faktor luaran, pemakanan. Yes. Pemakanan is one of the most important factors selepas apa orang kata pelekapan tadi, latching. Dan latching ni adalah kita kena ada skill. Latching maksudnya macam mana cara baby tu melekap dekat kita punya punting. Itu penting. Itu sangat penting. Sebab kalau dia tak melekap dengan betul, susu pun tak boleh keluar banyak. Dan kita akan jadi sangat stres. Sebab bila baby tak melekap dengan betul, pelekapan tu, latching tu, kalau kita tak ada teknik yang betul, proper, kita akan stres. Sebab dia akan menyebabkan nipple crack. Dia ada rentetan. Kalau tak betul latching tu, kita boleh dapat nipple crack, susu tak keluar dengan baik. Itu dia punya, orang kata, faktor-faktor yang apa ni. Dan pemakanan ni kita boleh kontrol. Kita kena buat research. The concept of halalan thayyibat. Makanan yang halal dan baik. Waktu kita menyusu, kita kena buat research apa makanan. Kita nak tanya dietitian ataupun nak tanya obstetrician macam saya kan. Jadi kita boleh dapat idea saya nak makan macam mana, berapa kalori saya kena makan. Yes. Jadi benda tu dia membuatkan kita seronok. Seronok menyusu, seronok makan masa dalam pantang, seronok makan masa kita menyusu baby. Jadi semua benda-benda kita kena buat dengan suka hati, rela hati, senang hati macam. Dia macam ada kaitan. Yes. Sebab tu kalau macam bagi ibu yang menyusu ni jangan ditekan sangat sebab nak diet sangat kan. Sebab penting sebenarnya bagi mereka untuk menyusu anak tu lebih penting sebagai prioriti. Relax macam tu Kalau kita tengok one of the best ayat yang Tuhan bagi dalam Quran kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 233 rasa saya Tuhan very detail Tuhan bagi. Sekiranya kamu nak menyusu ini kan penyusuan 2 tahun. Hendaklah para bapa menyediakan prasarana. Wow. Prasarana ni kalau kita bercakap tentang prasarana ni termasuklah soal pakaian, mungkin dia perlukan comfort lepas tu dia punya pemakanan dan juga kalau kita tengok dalam Quran katalah kalau ibu-ibu tu dia jangan sampai dia merasa sukar. That is beautiful Yes. Jangan, kita tak nak ibu tu rasa macam Allah seksanya nak menyusu anak kan. Sampai dia macam give up kan. Jadi kita lah para bapa kena sama-sama membantu. Yes. Dan memainkan peranan penting. Jangan bapa pun kena ada knowledge kena ada ilmu tentang penyusuan ibu ni supaya isteri dia dapat menyusu dengan
selesa, tenang dan damai. Maknanya jangan bagi stres dekat ibu, jangan bagi orang kata apa, sediakan prasarana. Itu adalah peranan-peranan yang Peranan perlu dimainkan oleh mesti. bapa. Wajib wajib sebab dia dah disebut dalam Quran. Okey, baiklah doktor. Mungkin apa nama ni, itu yang kita dah sebut tadi berkenaan dengan peranan bapa secara tak langsung. Saya ada dapat soalan daripada WhatsApp ni juga. Adakah menjadi masalah juga kalau sekiranya mungkin ada sesetengah bayi ni dia kata dicadangkan tadi 2 tahun, tetapi lebih 2 tahun, adakah ia akan menjadi masalah kepada bayi tersebut? Ataupun adakah tempoh yang sampai Maksimum. tahun berikut, maksimum tu dah cukup macam tu. Okey. Kalau untuk itu saya bagi secara umum lah. Kalau untuk ibu-ibu muda, kan ibu-ibu muda kalau boleh kita nak mereka menyusu 2 tahun, sebab lepas tu kita nak mereka bersiap sedia untuk next pregnancy. Jadi kalau dia menyusu 4 tahun, sebab bila kita menyusu badan, kesan dia lebih kepada ibu jugalah. Sebab bila kita menyusu, dia ada sedikit gangguan pada kita punya cycle period, telur kita tak keluar masa tu. Jadi kalau kita menyusu lama tu sebenarnya tak apa. Dia tidak ada apa-apa harmful effect yang besar. Dan in fact, kalau WHO punya recommendation, dia kata nak teruskan nak 3 tahun, nak 4 tahun, because sebab komponen dalam susu badan tu sangat bagus. So dan dia macam ni tau, komponen dalam susu badan ni dia berbeza-beza ikut umur baby. That is another amazing, benda yang sangat amazing. Maknanya kalau bayi tu usia dia 6 bulan, komponen dia macam ni. Kalau bayi so dia macam kalau setahun dia tengok mereka mendapati kajian menunjukkan tak sama. Maknanya kalau kita nak menyusukan 3 tahun pun okey. Nanti badan kita dia akan adjust ke macam tu kan. Tetapi kalau kita sedang menyusu, kita tidak sepatutnya mengandung. Okey? So, kalau kita nak mengandung, kita kena perlahan-lahan ceraikan susu tu. Sebab kalau anak kita tengah menyusu, lepas tu kita pun mengandung, tak ada rancang apa-apa, mengandung macam tu je. Jadi, sebab dia bila kita mengandung, automatik badan kita dia akan switch off dia punya susu, pengeluaran susu. Dia akan switch off. Jadi nanti susu bila kita tengah menyusu, kita mengandung, susu tu volume dia kurang, taste dia pun dah tak sama. Jadi dia boleh mengganggu anak kita yang tengah menyusu. Sebab itu doktor kata the 2 years tu is beautiful. 2 tahun kita habis selesaikan penyusuan. Lepas tu badan kita dia akan ambil masa say 5-6 bulan untuk recover, untuk baik pulih kita punya store dah kat dalam badan kan. Kita dah hilang kalsium, dah hilang vitamin, dah hilang macam ni. So the body will take about 5 to 6 months. Dan lepas tu kita boleh cuba merancang untuk the next kelahiran. Okay? Next pregnancy. Jadi penting tu. Penting betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Saya baru tahu juga. Maknanya bila kita nak merancang untuk melahirkan seorang bayi yang kemudiannya kita perlu berhentikan susu yang sedia ada. Penting betul. Gradually kita berhentikan. Janganlah sudden bubur tak macam-macam lah kan. Kalau orang kat kampung-kampung dulu bubur benda pahit lah supaya dia tak betul. Kita dalam zaman sekarang kita kena belajar macam mana nak berinteraksi secara dengan anak-anak kita sebelum berhenti menyusu. Okey, satu lagi doktor. Soalan daripada kita punya audience satu dia kata kalau selepas tahun ni soalan daripada Eja Shazliza kalau selepas tahun campur antara susu badan dan susu tepung, bagaimana pula pendapat doktor? Susu selepas setahun. Selepas setahun. Terus terang saya katakan maknanya susu formula dia daripada cow kan. So dia punya protein tu dia susah untuk dihadamkan oleh bayi kita. So the best kita try sebaiknya 2 tahun tu adalah 2 tahun untuk anak kita menyerap sebanyaknya susu badan, kerana dalam susu badan itu ada sebaik antibody, sebaik kita panggil tadi yang lemak
terbaik, lemak unik yang doktor sebut tadi untuk 2 tahun tu. Jadi kita cuba. Tapi kalau kita dah cuba berusaha macam-macam cara dan kita tidak berjaya, then we leave it to Tuhan lah kan. Maknanya sebenarnya Tuhan nak tengok usaha kita. Yes. Okay, so jangan risau. Susu formula, dia punya protein, macam doktor cakap tadi, protein tu daripada lembu, susu lembu. Jadi dia adalah peratusan-peratusan dia tu yang berbeza, sangat berbeza dengan susu badan. Tapi kalau kita tidak ada, itulah pilihan kedua yang terbaik dan kita boleh bagi campur-campur macam tu. Maknanya anak kita masih lagi dapat susu badan. Tapi pada masa yang sama kita kena top up. So, kita kena ada additional. Kau tidak takut dia tak cukup kan? Kan? Okey. Saya rasa sebenarnya banyak lagi perlu kita bincangkan pengenaan dengan penyusuan ibu. Tetapi kita agak kesuntukan masa sebenarnya doktor, sebab kita pun banyak lagi soalan-soalan yang mungkin saya boleh tanyakan, tetapi mungkin akan datang kita akan boleh setkan satu lagi masa dengan doktor. Alhamdulillah sebenarnya banyak perkara yang telah kita dapat, ilmu baharu macam saya masih bujang, tapi banyak perkara juga yang saya kena belajar. Kena belajar dan baru belajar. Persiapan. Berkenaan dengan kepentingan penyusuan daripada seorang ibu. Berkenaan comparison antara 6 bulan hingga 2 tahun, susu formula dan juga susu badan, dan juga apa nama ni kata orang tu, peranan bapa juga perlu memainkan peranan dalam menyokong kata orang tu ibu dalam menyusukan anak. Sebenarnya bukan tugas ibu sahaja. Betul. Bukan tugas ibu sahaja seorang yang perlu memberikan susu kepada anak, tapi bapa juga sebagai pasangan yang terdekat kepada seorang isteri juga perlu memainkan peranan dalam menyokong ibu menyusukan anak mereka. Baiklah, alhamdulillah banyak perkara yang telah kita dapat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada doktor terlebih dahulu kerana meluangkan masa bersama saya dan bersama kita pada hari ini, kerana minggu kesedaran penyusuan ibu ini sebenarnya sangat penting untuk kita ambil tahu. Mungkin kepada anda, jangan lupa sharekan kepada rakan-rakan anda yang baru berkahwin, yang baru ingin mendapatkan anak dalam masa yang terdekat ni atau sebagainya, yang mungkin yang baru bujang pun mungkin boleh mereka ambil tahu topik ini. Sebagai konklusinya doktor macam doktor ada terangkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Maknanya lengkaplah orang kata tugas sebagai ibu bapa, dan tepat juga apa yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi dalam memainkan peranan kita sebagai ibu dan bapa ataupun sebagai ahli keluarga juga dalam memberikan susu, sokongan kepada ibu yang sedang menyusu itu. Okey, mungkin sebelum kita menutup segmen kita hari ini doktor, ada apa-apa pesanan yang doktor ingin sampaikan kepada kita punya penonton? Okey. So bagi saya apabila perkara macam saya katakan awal tadi, apabila perkara tentang menyusu je kan, menyusu ibu tu, tapi apabila disebut dalam Al-Quran, rupanya dia memberi gambaran kepada kita, dia adalah suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang Tuhan ciptakan, sebab dia maha mengetahui apa yang kita perlu. Jadi kita tidak boleh menidakkan benda itu. Jadi pada para ibu semua, satu, doktor nak ingatkan bahawa breastfeeding ni kita kena ada ilmu, dan kita kena ada buat research kita sendiri supaya kita yakin. Satu tadi kita kena yakin lah, bila Quran kata 2 tahun, kita kena yakin, kena buat 2 tahun. Cuba try your best. Kemudian kita kena buat sedikit research supaya dia lebih lagi memberi kepada kita apa orang kata azam, motivasi. Benda-benda ni kenalah doktor. Kemudian kalau boleh ilmu tu kita kena, bila nak baca tu kita ajak suami kita sekali supaya dia pun
Kita tak nak suami tu kata, ini hal-hal breastfeeding ni orang perempuan punya hal. Tak kata. Mereka juga kena faham. Sebab terutama orang ibu-ibu yang ada anak, ada anak lain untuk jaga, it can be quite orang kata cabaran pada mereka. Nak jaga anak lagi, nak uruskan anak lagi, nak menyusu. Sebab menyusu tu kan dia kan on demand. Kalau baby kita makin besar, dia makin jarak lah penyusuan tu. Tapi awal-awal tu sangat mencabar. So insyaAllah doktor ucapkan semoga ibu-ibu semua berjaya. Dan bila kita berjaya melakukan tugasan ini, kita sebenarnya telah memberi satu kontribusi yang besar kepada planet. So support breastfeeding towards healthier planet. Bukan kepada keluarga, tapi kepada planet. Pada planet. Sebab permulaan itu sangat penting. Yes. Baiklah. Begitu mendalam pesanan yang disampaikan oleh doktor sebentar tadi. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, kepada anda ingin mendapatkan lebih lagi informasi ataupun perkara-perkara yang ingin anda bertanyakan kepada doktor kita, anda boleh saja datang mendapatkan konsultasi bersama dengan Dr. Fatimah. Beliau sentiasa ada setiap hari Isnin hingga Khamis, pagi sehingga petang. Jangan lupa dapatkan appointment bersama doktor kerana banyak juga orang kata biasanya lah para pasangan ibu dan bapa berjumpa dengan doktor. Jadi dapatkan appointment dengan doktor kerana sekiranya dapat, insya-Allah doktor boleh menyusun masa dan meluangkan masa bersama anda untuk mendapatkan konsultasi yang lebih baik bersama anda semua. Semestinya hanya di Hospital Pakar An-Nur, Bandar Baru Bangi, Seksyen 15. Anda boleh saja hubungi di talian general line kami di Hospital Pakar An-Nur, dan ataupun anda boleh saja datang ke Hospital Pakar An-Nur Seksyen 15 Bandar Baru Bangi untuk mendapatkan lebih informasi bersama dengan Dr. Fatimah Mustafa. Itu saja. Okey, doktor. Thank you, Afiq. Terima kasih banyak atas luangkan masa bersama kami. Okey, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Jangan lupa, jika anda ada persoalan tentang kesihatan, tanya pakar @An-Nur. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.